Okay. Alright. Okay, ODE ini kita dah cover sikit. Teman-teman ni tak penting mana pun sebab kita last kali at the end kita fokus on first order. Dan saya banyak nak fokuskan kepada macam mana kita nak solve ODE tersebut. Okay. Okay, ni yang kata formula tu. Yang mana saya tak, mungkin korang boleh apply je terus. Tapi kalau saya tengok soalan tanpa saya tengok formula tu, buatkan saya susah lah, saya tak dapat nak jawab lagi secara direct. Okay, saya rasa ni kita dah bincang beberapa, tapi saya just ulang balik beberapa konsep. Persamaan equation biasa kita dah explain last week, yang mana yang kita wakilkan y sama dengan something. Tapi beza dia untuk first order differential equation ni, yang mana dy over dx sama dengan sesuatu. Okay, tambah 5 tu biarlah. Boleh lah. Okay. So, kita sekarang ni nak mencari dy sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5 dx. Okay, ni kita hanya ada satu variable saja yang terlibat dalam persamaan ni, iaitu x. Kita tak ada nak cari y sama dengan apa. Melainkan cuma kita nak kena integrate dua-dua belah. Nanti kita akan bezakan dengan separable. So kita dapatlah y sama dengan, okay, kita integrate kiri jadi y, integrate kanan dalam sebutan x, ini yang kiri dalam sebutan y. Okay. Jadilah 3x kuasa 3 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2 tambah 5x tambah c and so on. Okay, ini senang je. Tak ada masalah kalau kita tak melibatkan substitution. Contoh-contoh yang lain, contoh untuk c. Okay, dia gunakan tabular method. Yang mana saya tak biasa dengan tabular method, saya still guna integration by part kat sini. Okay, kenapa kena integration by part? Kita tengok dulu soalan asal. Okay, soalan asal dia ialah e kuasa negatif x dy over dx sama dengan 7x. Soalan ni C ya? Okay, C. So basically we need to shift first sebutan x ke kanan dalam, okay, that's all for the second line. Dan kita kena dy 7x e kuasa negatif x dx. So integrate kiri dan kita kena integrate kanan. Integrate kiri tak ada masalah, kita dapat y je. Yang menjadi problem sekarang ni ialah jadi kanan. Okay, so let's focus for a while 7x over e kuasa negatif x dx. Okay, ada setengah student dia dah nampak bahawa kita boleh tukarkan persamaan ni jadi, sebab e kuasa negatif x sama dengan 1 per e kuasa x. Okay, so 1 per e negatif x jadilah sama dengan e kuasa x darab 7x dx. Itu pun dia akan memudahkan lagi kamu punya integration. Saya hitam balik lah, tak cantik. Right. So you need to integrate 7x e to the power of x with respect to x. Okay. So 7x e darab e kuasa x exponential x. Yang ni pun jadi dia guna kaedah tabula. Okay. So bila dia guna kaedah tabula, kalau kamu pernah belajar dengan Dr. Khairul, teruskan. Tapi saya tak biasa. Right. Apa yang saya gunakan ialah guna integration by parts. Okay. So satu dia jadi dalam sebutan u, satu dalam sebutan dv. dv. Okay, kalau tak ingat, buka balik bersama-sama nota basic math yang saya kongsi tersebut. Umum kita tahu formula u dv sama dengan u darab v tolak integrate v du. Okay.
Boleh tak saya bagi besar? Alright, sekarang ni kita nak integrate u dv. Dalam kes ni u dv ialah 7x darab e kuasa x sama dengan uv. uv kita tak tahu lagi, v kita tak tahu lagi. Sekarang ni kita tahu u. So normally dia pecah kepada dua, number pun by parts. Kalau u sekejap saya padam. Okay, kita uruskan u dulu. U sama dengan 7x. Ni macam substitution dah. Du over dx sama dengan 7. Jadi du sama dengan du sama dengan 7 dx. Saya nak step by step. 7 dx, okay. Sekarang ni kita nak tahu dx sama dengan du over 7. Ini yang di kiri. Alright. Oh, tak perlu pun. Kita save. Sebab kita last kali nak tahu du ni. Yang kanan pula, dv sama dengan e kuasa x dx. Jadi kita nak cari dalam sebutan v kita ialah kita integrate v sama dengan e kuasa x tambah c, by the way. Tapi tak perlu dalam kes ni. Kita nak apply ke dalam ni sekarang ni. Alright. So integrate u dv, yakni 7x darab e kuasa x sama dengan u darab v. Saya ada u saya kat sini, ni v saya. Jadilah 7x darab e kuasa x tolak, kita kena integrate e kuasa x iaitu v du 7 dx. Ni u saya. So ada elemen yang terpakai u, v, du. So kita dah dapat 7x ex. Kita masih kena integrate tolak 7e kuasa x dx. So dia jadi 7x e kuasa x, integrate 7 ex jadi senang saja sebab kita integrate ex dapat balik e kuasa x sebab tak ada kuasa kat atas ni. Jadi tolak 7 ex. Ataupun saya nak lagi slow-slow, saya bawa perkali 7 ni keluar, ex dx. Jadi yang kita akan dapat 7x e kuasa x tolak 7 e kuasa x tambah c. Dan bila kita tengok cara ni pun dia sepatutnya dapat jawapan yang sama guna kaedah tabula. Okay, boleh respon kat saya dulu, Dr. Khairul ajar tabula juga ke? Hello? Ke tak ingat? Ke saya terputus ni? Tak ingat sih. Tak ingat. Dia, tapi by parts tu dia ada ajar lah, betul? Tak apalah korang. Okay, saya assume je korang tak ingat dan saya assume Dr. Khairul ajar. Sebab tu kita kena tengok balik nota tu ataupun nota-nota lain sebab benda ni dia tarik balik pengetahuan lama. Okay. Right, so itu integration setiap kali dia tutup. Okay, saya tunjuk balik. So this is integration by parts yang kalau untuk topik ni kita dah patut assume student patut dah tahu dah yang ni. Okay. So bila dah dapat ni, okay, dan kita dah dapat jawapan kita y sama dengan 7x e kuasa x tolak 7ex tambah c.
So element integration by parts is this simple formula. Integrate u dv equals to the product of uv minus the integration of v du. Kita kena, daripada yang kita dapat ni, kita jadikan u, kita nak cari du. Satu pula memang dv, kita nak cari v. Bila kita dah ada pertama u, kita ada v dan kita ada du, maka masuk dalam formula, insya-Allah boleh jawab. Okay, by parts ni. Okay, cuba tengok lagi satu. Yang kanan ni, D. Cuba tengok D ni kita boleh tak selesaikan terus. Okay, tanpa kita tengok kepada solution. Alright. First of all, you are given this question. EX D2Y over DX squared sama dengan 4. Ni pun dah second order dah sebenarnya. Tapi tak apa. Pertama sekali kita kena cari dalam sebutan dy dx dengan 4 over E kuasa X, yakni sama dengan 4 kuasa E kuasa negatif X. Oh, okay. So senang lah ni. Dia tak se-complicated mana saya rasa, sebab dia tak ada perlukan by parts ataupun even substitution. Okay, so d2y, kita carilah dy over dx, kita integrate. Kalau kita integrate ni, kita kena integrate kanan ni, dapatlah dy dx sama dengan negatif 4e kuasa negatif x. Dan kalau kita integrate lagi, jadi y sama dengan 4e kuasa x plus c. Ya ke? Oh, dia ada cx dan cd. So sepatutnya yang tadi tu saya patut, sebelum saya dah integrate kali pertama ni, kena saya tambah c dulu. Kemudian kita integrate lagi sekali, jadi cx plus dalam sebutan d. Dapatlah yang kiri ni. So ini tak perlukan by parts maupun substitution, just dia integrate 2 kali. Tapi kalau korang tanya macam mana 4ex ni jadi negatif 4ex ni, maksudnya korang kena revise balik. Yang video lepas saya ada mention beberapa asas, saya ada tulis kat situ. Dalam nota basic math tu pun ada yang basic untuk kita kena at least hafal lah. Ya? Okay. Ada soalan setakat ni sebelum saya proceed? Sendu je korang ni. Right. Ya. Nanti tu saya tak faham lah. Yang mana? Kurang. Yang guna formula. Oh, yang guna formula. Alright. Okay, saya ulang balik lah sikit. Kurang faham yang mana tu? Yang doktor guna formula mana tu untuk integrate. Yang soalan C. Integration by parts tadi tu ke? Okay, saya cuba lagi sekali Yep. Sekejap Saya dah terlepas. Yang mana tadi? Sini Okay. Saya ulang balik dan saya cuba explain dengan cara lain. Okay. There are two types of major strategy of integration. The first one is through substitution kalau kita tak boleh nak direct. Yang kedua kita orang panggil sebagai by parts. By parts. Okay, yang tanya tadi tu buka juga dengan nota basic mathematics tu yang saya dah kongsi dalam Google Classroom. Okay. Sekarang ni problem asal dia kita nak solve dy over dx sama dengan 7x e kuasa x. Alright.
So kita nak integrate jadi y sama dengan kita integrate yang kanan. Ini jadi masalah kita sekarang ni. Alright. Kalau kita nak directly integrate, contohlah, ni contoh yang salah ya. Kita 7x e kuasa x. Kita main tulis, oh dia jadi 7x ex. Sebab kamu ingat ex kita integrate dapat e kuasa x juga. Ini salah lah, tak boleh sebab kita ada satu 7, satu e kuasa x. Kita kacau yang x ni. Dia tak sama dengan 7ex. Ni sekarang ni 7x darab e kuasa x. So something has to be done. Mana kita kena pecahkan perkara ni. Kena pecahkan 7x, kita integrate 7x, lepas tu kita integrate e kuasa x ni. So saya tak boleh kata, memang tak boleh. Dia tak boleh jadi direct macam ni. Right? So kalau kita tak boleh guna cara ni, again kita guna sama ada substitution atau by part. Tetapi saya tak pasti boleh guna substitution ke tak, u sama dengan something. Tetapi saya dah, bila saya go through, saya terus kepada by part sebab dia based on experience. 7x e kuasa x ni tak boleh secara direct, kita kena guna by part. Saya gunalah strategi by parts. Dan kita sekarang ni fokus kepada by part main strategi. Okay. Konsep by parts punya integration, the basic formula will be u, integration of u dv equals to the product of u and v minus v du. Integration of v du. Benda ni solid. Dia memang formula dia. Okay, kalau kamu risau bagi tak dalam final exam, bagi. Alright, sekarang ni fokus kepada yang mana satu patut jadi u, mana satu patut jadi dv. Okay, cuba compare atas ni kan. Okay, kita prioritize menggunakan nak choose u sekarang ni dalam konsep by part, kita guna akronim ni LPAT, LOPAT. So yang L ni apa? Kita fokus kepada log x atau ln x, polinomial. Polinomial ni x kuasa 2, x kuasa 3, x kuasa 4, dan ini exponential. Dan last sekali adalah trigonometry punya term. Okay, mengikut priority sekarang ni dalam 7x and ex, satu polinomial kuasa 1, satu lagi pula exponential. So polinomial dengan exponential kita pilih polinomial dahulu. Okay, so bila polinomial kita pecah balik, saya tulis balik formula tu. V du. Okay. So 7x e kuasa x. Okay, kita nak integrate ni. Jadi boleh nampak dengan jelas kat sini. Kita jadikan u sama dengan 7x, manakala dv sama dengan e kuasa x. Okay, ni saya tutuplah yang kiri ni. Okay, fokus Alright. Sekarang kita ada satu u, satu dv. Kita dah tahu u, kita tak tahu v. Dan obviously kita tak tahu du. Jadi yang kiri ni, du over dx equals to, kita differentiate u dapat 7. Dan du dapatlah 7 dx. Okay, clear yang ni? Kiri. Yang kanan pula kita dapat derivatives. Kita integrate supaya kita dapat nilai v. Dan v, integration of e to the power of x, exponential x, kita integrate, dapatlah sama e kuasa x. Kalau saya mungkin kalau tak nampak, apa kata saya tulis integration punya sign. Integrate dv
integrate EX dx. So jadilah V sama dengan E kuasa X. So kita dah boleh guna formula ni, kita perlukan U, kita perlukan V dan kita perlukan DU. 1, 2, 3. Nombor 1 kita dah ada kat sini, nombor 2 kita dah ada, nombor 3 pun kita dah ada. Maka sekarang ni kita masukkanlah dalam formula. Integration of U and dV is equivalent to U times V. Apakah U kita? 7X. V kita? E kuasa X. 7X darab E kuasa X. Lepas tu kita kena tolak integration of V. V kita apa? E kuasa X. DU. DU kita apa? 7 dx. Jadi maksudnya kita dah dapat UV kat sini, kita mesti kena integrate 7EX with respect to X. So ini tak ada masalah, ni masih maintain. Kalau kita nak integrate directly pun boleh. Dah dapat dah juga 7EX. Ataupun saya slow-slow, saya bawa dulu 7 kat luar. E kuasa X dx. Dapatlah 7X darab E kuasa X tolak 7EX tambah C. Ini integration untuk yang kanan tadi. So, tadi kita dy over dx sama dengan 7x EX kan? Soalan asal, sorry. Ternaik. Yang mana kita dy sama dengan 7x E kuasa X dx yang kita kena integrate dua-dua belah. So, integrate kiri dapatlah y. Integrate kanan kita tadi, kita dah buat by part tadi. Jadilah 7x E kuasa X tolak 7 E kuasa X plus C. Ni mana saya dapat dari bawah tadi, saya buat atas je. So keseluruhan dia inilah yang kita nak capai. Dan macam saya katakan, saya tak erti guna tabular method tu. Saya tak biasa. Saya biasa guna by parts. That's why mungkin kelihatan agak panjang. Saya tak berani ajar benda yang memang saya tak tahu dari mana dia dapat tabular method tu. Tapi katakan kamu dapat faham atau jumpa nanti, kalau kita jumpa mana-mana. Kat internet pun saya cuba cari setakat ni, memang saya tak faham tabular method tu lagi lah. Saya by parts ni memang banyak lah di internet. Dan juga buku reference yang memang saya ada sekarang ni, saya ada 2 buku reference yang saya pakai. Memang saya lagi clear by parts lah. Nak faham by part, kamu kena banyak training dalam substitution. Okay? Saya teruskan dulu ya. Boleh ke yang tadi tu? Kalau tak faham nanti tengok pelan-pelan boleh? Boleh. Memang yang ni dia soalan dia last kali dia balik kepada integration, dan integration ni macam-macam. Yang ni kita dah buat. Yang ni ada yang senang, ada yang ni senang lah. Yang ni kalau kamu tak boleh buat, memang kamu kena study banyak lah kalau nak integrate X tambah 3 ni kan. Yang ni senang sebab ni satu X, satu pula koefisien 3. Benda ni saya dah cover minggu lepas. Yang pertama sekali kita integrate biasa, itu kalau kita dalam sebutan C, maka kita panggil sebagai general solution. Kita tak define C tu apa. Tengok saya punya mouse ni Kita tahu particular solution bila kita tahu nilai Y dan juga nilai X supaya kita dapat bagi tahu C tu apa.
Itu saja beza general dengan particular. Yang mana ni tak susah. Bila sampai sini, yang ni yang guna formula. Dan formula ni ada di awal slide tadi. Kalau kita nak apply terus boleh. Tetapi kalau saya tak tengok formula tu memang saya tak boleh buat. Alright, sekarang ni cuba saya pernah bagi soalan sebelum ni. Hari Selasa hari tu, yang mana saya cerita kawan saya kata ajar student guna yang contoh mudah dulu supaya dia orang dapat nak tangkap konsep ODE ni, yang mana dia suruh tukar soalan 1 plus 5x dy over dx sama dengan 1. Buanglah kuasa 2 tu, dia kata dulu. Jadi niat kita nak cari y sama dengan apa? Jadi dy dx sama dengan 1 per 1 tambah 5x. Dan dy sama dengan 1 per 1 tambah 5x dx. Kita integrate kiri untuk sebutan y dan kita integrate kanan. Jadilah kita kena buat y sama dengan integrate 1 tambah 5x kuasa negatif 1 dx. Yang ni tak susah nak integrate dia sebab sama dengan negatif 1 tambah 5x tolak 2, kita dalam 5, jadilah negatif 5, 1 tambah 5x kuasa 2. Inilah y kita. Ni integrate kan? Sorry. Nasib baik saya tertukar. Mana undo saya? Saya ter-differentiate pula, sorry. Integrate. Integrate ni jadi apa? Dia jadi ln 1 tambah 5x. Tadi tu saya ter-differentiate So y sama dengan ln 1 tambah 5x. Yang mana saya dapat ni, kita recall balik lah. Macam mana kita nak integrate 1 over x. Integrate 1 over x, kita jadi ln x tambah c. So saya lupa tambah c kat sini. Ni umum lah. Ini 1 tambah 5x ni, ni bentuk dia. Bentuk asas dia. Okay, kita teruskan dulu. Saya nak masuk separable sekejap sebab separable ni kita bagi faham dulu, lepas tu kita training lah kita punya integration macam saya cakap. So nampaknya ramai lagi tak training dengan baik, termasuk saya lah bahagian trigo tu. Yang senang-senang tu senang lah. Yang kalau main by parts tu yang kena training balik. Alright, kita masuk sekejap je ini. Yang ni kamu mesti faham. Sebab konsep dia ialah kita nak separatekan variable x dengan variable y. Okay, we take the first one. Mana saya punya ni hilang? Okay, saya tunjuk contoh. Apa beza yang kita buat tadi dengan kalau kita ada dua variable. Contoh ini contoh kosong. dy over dx sama dengan 3x per 2x tolak 1. dy, kita niat kita nak cari y sama dengan apa?
Jadilah kita dx kat sini, jadi kita kena integrate dx. Alright, yang ni pun bukan mudah nak integrate ni, kita mungkin kena guna by parts. Tapi the thing is we want to find y sama dengan, kita integrate 3x, 2x tolak 1 dx. Dan kenalah integrate. Beza dengan soalan untuk separable yang sekarang ini, A, kita ada dua sebutan, dy dx, satu sama dengan 3x over 2y minus 1. Yang kat right hand side kita sekarang ni ada dalam sebutan y. So kita kena separatekan dia kepada variable masing-masing. 2y tolak 1 dy sama dengan 3x dx. So yang kiri kita integrate 2y tolak 1 dy, yang kanan kita integrate 3x dx. Sebab ni senang je, cuba kamu buat. Cuba integrate 2y tolak 1 jadi benda, 3x jadi apa? Jangan tengok jawapan kat belakang tu. Ada jawapan di next slide, tapi sebab ni senang je, cuba jawab. Boleh bagi tahu saya tak? Kita integrate kiri dapat apa, integrate kanan dapat apa? Tolong bagi feedback sebab saya nak tahu student at least common boleh jawab lah yang ni. Dapat jawab ke? Kamu dah jawab ke? Dah. Nah, berapa jawapan? Kalau dah berapa jawapan? Bagi tahu je, saya tak tahu pun muka kamu, saya tak nampak pun. Yang dah kata dah tadi tu dengan yang tak kata dah tadi tu, boleh saya tahu jawapan? Y kuasa 2. Terima kasih. Y kuasa 2 sama dengan? Kuat sikit. Tolak. Ulang suara. Y kuasa 2 tolak Y Okey, tolak Y sama dengan 3/2 3/2 X kuasa 2 X kuasa 2. Tambah C. Terima kasih. Okey. So kawan kamu dapat jawapan di sini. Ada siapa-siapa yang dapat jawapan lain boleh bagi tahu? In case kalau dia integrate kurang tepat. Okey. Kalau kita integrate kiri, saya rasa kawan kamu betul dah ni. Dia jadi 2y kuasa 2 per 2 tolak y. Dan kalau kita integrate kiri, dapatlah kita satu koefisien di kiri. Kalau kita integrate kanan, jadilah lagi senang 3x kuasa 2 per 2 tambah satu lagi koefisien di kanan. Dan memandangkan ini adalah persamaan, kita dah dapat y sama dengan something. So kita samakan, dapatlah y kuasa 2 tolak y sama dengan 3/2x kuasa 2 tambah C2 tolak C1. Macam kawan kamu dapatlah. Tapi C2 tolak C1 ni merupakan satu koefisien yang boleh dipermudahkan, maka dapatlah jawapan macam kawan kamu dapat. So, markah penuh di sini.
Okey. Dah siap? Cuba kita buat B pula. Ada soalan tak ini? Masih senang? Right. Kita buat beberapa lagi. Cuba separatekan B. dy over dx sama dengan 5x tolak 1 kuasa 3 dan y tambah 1 kuasa 2. Of course, kita nak separatekan variable tak susah mana. dy kita jadi dy over y plus 1 squared sekejap. Apa ni? Okey, satu yang kat kiri kita kumpulkan jadi y plus 1 squared. Yang kanan pula 5x tolak 1 kuasa 3 dx. So kita integrate kiri dan kita integrate kanan. Okay, so yang kiri ni saya punya idea ialah saya tukarkan dulu kepada y tambah 1 kuasa negatif 2 dy, yang kanan 5x tolak 1 kuasa 3 dx. Ni kita biar. Dan bermulalah episod untuk kita integrate. Tengoklah jawapan tu. Senang je nak integrate, tapi yang pertama kita nak integrate kiri, kita nak integrate kanan. Yang mana ni tak ada masalah. Alright, sekarang ni kita ada tak soalan yang tak ada jawapan? Semua ada jawapan. Kita tengok tutorial sebentar. Okey. Soalan pertama ni saya pelik kenapa saya tak faham kenapa ni. dy dx sama dengan cos 10 tiba-tiba. Saya ignore lah soalan tu. Sama ada saya tertypo ke apa kan. Saya terpadam ke apa. Itu saya tak ubah. Tapi soalan first tu kira tak valid tu. Alright. Tanpa tengok jawapan, saya nak kamu buat latihan dengan saya sekarang. Untuk contoh soalan B. Kita buatlah latihan integration sekejap. So, dy sama dengan x tambah 1 kuasa 2 dalam dx. Kita integrate kiri, kita integrate kanan. Yang kiri dapatlah y, yang kanan dapat x tambah 1 kuasa 3 per 3 plus c. Okay, C pula. Saya pun baru first time try ni. Kena tengah tengok-tengok. dx tambah e kuasa 7x dy sama dengan kosong. So, kita separatekan variable. So, dah ada istilah separate variation di sini. Separable equation, separable variable. dy, saya buat step by step. E7x dy sama dengan negatif dx dan dy sama dengan negatif 1 per e kuasa 7x dx. Okay, kita kena integrate dalam sebutan y, satu lagi dalam sebutan x. Strategi saya nak solve yang kanan ni ialah saya tukarkan dulu negatif 1 per e kuasa, oh tak payah, dah hilang dah e,
hilanglah per, saya negatif 7x dx. Satu lagi saranan saya, bawa koefisien keluar E negatif 7x dx. Okay, ada soalan setakat ni? Sebab lepas ni kita akan jalan kerja yang agak panjang lepas ni. Okay. Masalah kita ialah ini sekarang ni. Okay. Nak integrate E kuasa negatif 7x dx, dia tidak semudah tiba-tiba jadi sama E 7x. Tak boleh. Dia tak boleh. Sesuatu perlu kita buat kat sini. Bagi saya besar balik. Saya nak cuba guna kaedah substitution. Tengok boleh tak? Okay. Let U sama dengan negatif 7x atau kita buat 7x je. Okay. Du over dx sama dengan 7. Dan sini kita dapatlah du kita sama dengan 7 dx dan dx sama dengan du over 7. Masuk balik ke dalam ni ialah kita nak integrate E kuasa negatif U, okay, dx. Dx kita apa? Du over 7. Okay. 1/7 ni saya bawa keluar. Kita nak integrate E negatif U du. Sama dengan 1/7 kita integrate E kuasa negatif U, dia dapatlah negatif, saya buat kurungan, negatif E kuasa negatif U. So negatif U apa? Samalah negatif 7x. So jawapan dia jadi negatif 1/7 E kuasa negatif 7x. Dah dapat ni, kita masuk balik ke atas. Tadi kita dah y sama dengan negatif the integration. Negatif-negatif jadi positif. Jadilah 1 over 7 E kuasa negatif 7x. So kaedah apa yang saya guna kat sini? Substitution. Integration by substitution. Okay, ada soalan boleh ambil masa untuk tengok. Lepas tu kita tengok balik soalan. Saya cuba cek jawapan yang skema dia bagi adakah. B dia tak bagi. Mana B hilang? Also I don't know . Tak apa. Ni bukan B, ni C. Saya buat C ke apa ni? B, C. C, 1/3. Betul ke orang ni? Soalan 7x kan? Soalan 7x tiba-tiba jadi 3. That's why bahaya tiba-tiba kalau korang ingat jawapan dia betul ni. Sebenarnya jawapan dia ialah 1/7 tu. Tapi saya rasa typo je kat situ. Saya dah salah dah kat situ sebab saya tak tambah C. So saya
ingatkan kepada diri saya dan masing-masing bila integrate jangan lupa letak C lah. Selalu kesalahan lazim student ialah kita lupa letak C. So akhirnya dapatlah juga kita general solution for this kita punya ODE. Okey ke korang? Sian. Alright, kita try buat satu lagi. Jangan takut dengan substitution, kita training je Soalan D. Okay. D mengajak kita untuk solve dy minus y minus 1 squared dx equals to 0. So basically kita dy sama dengan y tolak 1 kuasa 2 dx. Kita kumpulkan dulu dalam sebutan y. Kita tak boleh directly solve ni. Jadi kita 1 over y minus 1 kuasa 2 dy sama dengan dx. Integrate kiri, kita integrate kanan. Integrate kanan senang je, dapatlah x. Nak integrate kiri ni yang jadi kita kena fokus untuk nak solve bersama-sama. Kalau saya memang saya suka tukarkan dulu kepada y tolak 1 kuasa negatif 2 dy. Jadilah y tolak 1 tolak 2 tambah 1 negatif 1 per negatif 1 sama dengan x. So it should be actually jadi negatif y tolak 1 kuasa negatif 1 sama dengan x. Ataupun negatif 1 per y tolak 1 sama dengan x. Okay, kita double check. Okay, yang ni betul-betul hilang Dia bagi rupanya solution untuk nombor ganja saja. So yang ni kita tak ada skema untuk kita pastikan, tapi insyaAllah saya yakin dengan saya punya integration lah. Kecuali saya lupa tambah C. Alright. Ada soalan sebelum saya proceed? Korang ni sendu. Janganlah macam tu. Tak apa, korang baliklah bulan 3 ni. Saya ajar puas hati dekat whiteboard besar. Saya selalu ajar guna 2 whiteboard. Ini pula guna 1 screen laptop je. Okay, tak apa. Actually nothing that I can add so much. Melainkan training substitution saja. So training integration saja. Seriously. Kalau kita nak go through balik integration, memang dia mengambil masa yang sangat lama. Kalau saya nak ajar balik satu-satu lah. Tetapi saya rasa tak ada cara lain melainkan memang untuk kamu study balik integration. Okay. Ini pendek ke? Okay. Boleh tak kamu cuba jawab untuk saya jap? Kalau korang nak habis awal boleh, tapi kerjasama dengan saya, at least lah kita tahu solve yang mudah. Next week kita go for trigo. Trigo yang senang okey lah, tapi kalau yang melibatkan formula ni macam saya tak training lagi. Sama dengan Y. Okay, cuba buat je tanpa tengok solution. Pertama sekali, of course kamu kena separatekan X, kamu kena separatekan Y. Nanti saya nak seorang bagi tahu kepada saya jawapan akhir. Saya cuba buat, tengok dapat tak sama dengan beliau.
B pun senang juga. Tapi buatlah A dulu. Daripada mahir A, kita buat B pula. Okay, dalam masa 3 minit boleh? Buat sekejap kan? Okay, saya dah tulis soalan, saya nak tengok. Dah dapat, sila suarakan Kena responsif juga kepada saya. Untuk saya tahu student boleh jawab ke tak. Jemput minum petang. Ke sebenarnya kau nak jawab quiz malam ni? Sebab tu duduk study vector. Kan saya dah cakap next week fokus nak study dulu. Bila saya dah bagi peluang untuk fokus untuk study, kita study lah. Korang jawab ke tak ni? Boring pula saya tak tahu. Senyap lah semua. Ada jawab tak? Dapat sir. Dapat? Berapa? Lon Y Lon Y. sama dengan Ya. lon X tambah 2 tambah C. Lon X kuasa 2 tambah X C. tambah 2. X tambah 2 sir. X kuasa 2 tak ada. Salah dengar. Tambah 2 tambah 3. Tambah C, okey. Okey. Terima kasih Amir Lokman. Saya sambil cuba jawab balik, tengok adakah kita bakal dapat yang sama. Dan saya percaya benda pertama yang Amir Lokman buat adalah untuk separate variable tersebut. So, let's say dy over dx sama dengan y over x tambah 2. So, 1 per y dy sama dengan 1 per x tambah 2 dx. So, integrate kiri, integrate kanan, kita dapat yang di kiri ln y plus c. Okay, yang mana kita boleh abaikan sebab lepas tu kita gabungkan. Yang kanan pula dapat ln x tambah 2 tambah c. Tanya, senang je. Kalau exam keluar ni, free 4 markah. Okay, B pula. Okay, dy dx kali ni saya cuba jawab triko, harap dia tidak melibatkan formula. Dy over dx sama dengan sin 3x over cos 2y. Dan separatekan variable, sama-sama kita buat lah. Separate variable senang je. Jadilah cos 2y dy sama dengan sin
3x dx. So benda ni kita ada sentuh sikit waktu application of polar coordinate punya area. Integrate cos kita dapat apa? Kita dapat sin 2y over 2. Integrate sin kita dapat negative cos 3x over 3 plus c. Okey. Sekarang ni saya nak cuba tambah satu lagi. Ini sebab kita asyik dot solve untuk general solution. Why not kali ni kita masukkan elemen particular solution. For example, sebab ni trigo, contoh saya suruh selesaikan differential equation ni such that y sama dengan kosong. Kejap saya fikir nilai. Y sama dengan pi over 2 lah. Manakala x kita letak sama dengan pi over 3. So kalau soalan dia menyuruh kamu untuk cari particular solution, obviously you need to integrate first, and after you integrate you need to find the value of c. Jadi kalau nak cari nilai c kat sini, kita dah bagi y sama dengan berapa, x sama dengan berapa. Jadi masukkan saja sama dengan negative cos 3 pi over 3 plus c. So sin kosong berapa? Kosong over 2 sama dengan cos pi berapa? Cos pi it should be negative 1, right? Cos pi, cos kosong, cos. Ya, calculator ya. Saya nak confirm sama ada 1 atau negatif 1 je. 1. 1. Terima kasih. Kalau macam tu saya tak check lah. Boleh? Hai. Cos pi. Negatif. 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 So negatif So cos pi is negative. Jadi negatif 1 over 3 tambah c. Maka kita dapat kosong sama dengan 1/3 tambah c, yakni c sama dengan negatif 1/3. So bila dah dapat nilai c ni, untuk case particular solution, jangan lupa masukkan balik nilai c di atas. Bukan atas ni, atas ni. Okay. Alright, so nasihat saya sekarang ni asas separable equation agak mudah, agak senang. Yang mana kamu kena selekkan y separuhkan x. Kemudian kamu kena integrate lah. Dan integrate ni pelbagai dah soalan dia. Tapi untuk soalan yang saya buat, tak adalah sesuka mana, honestly. Tapi still kita nak kena korek balik nota basic math tu, yang mana nak sumbat dalam ni, susah lah. Jadi mahirkan diri dengan pelbagai jenis integration. Teruskan buat latihan. Next Tuesday we will go to the last lecture. Okay, last lecture kita boleh hari Selasa depan. Kita cuma nak application saja. Okay, ada soalan lagi tak sebelum saya rasa saya tutup untuk hari ni dulu. Last lecture, sekejap. Kalau hari Selasa last lecture, Khamis katakan kita buat quiz saja. InsyaAllah lah kalau sempat. 2 jam kita cover application saja. Okay, ada soalan? Tak ada, doktor. Terima kasih kerana reply.
Okay, pesanan saya jangan lupa training integration. Okay, nothing much that I can add as long as you don't do it. Okay, kita buatlah juga tutorial kat sini dan ada dah jawapan. Ni soalan application lah. Soalan application kita akan fokus hari Selasa depan. Tapi basically yang soalan yang direct macam ni, saya nak kamu solve. Jangan sebutan lain pun sebutan lain lah. Sama je. Okay. Jika tidak apa-apa, stay safe. Saya pun macam nak kena balik dah ni. Hujan lebat ni. Jalan akan block nanti. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.